وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang mendengar bicara ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menurutinya dengan sebaik-baik penerimaan dan amalannya. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah Allah, dan mereka orang-orang yang bijak, berakal dan cerdik. Ulul albab, surah Az-Zumar ayat 17-18. Sadaqallahul azim. Dalam satu ayat yang lain, Allah juga berfirman kepada kita peringatan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan nasihat, sesungguhnya memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Surah Maryam 39. Ada juga dalam surah Az-Zariyat ayat yang lain. Yang dihormati, dikasihi dan kuasa pengurusan kuliah kuliah Zuhur MBI Shah Alam, dan yang dikasihi pastinya seluruh rakan taulan sahabat-handai saya yang saya hormati, yang hadir di saat penuh barakah di tengah hari yang penuh ketenangan ini. Sementara azan Zuhur yang telah pun masuk, kita menanti untuk salat berjemaah Zuhur pada hari ini. Malah sama-sama kita duduk sekejap, kita merenung di kita masing-masing berasaskan fakta agama, peringatan daripada Allah, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, untuk kita melihat, mengukur diri kita masing-masing atas nilaian yang penting, iaitulah tahap amalan kita, tahap ilmu kita dan tahap keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat perjalanan yang saya sering sentuh di mana-mana. Kita kalau tak diukur dengan nilaian ilmu, iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan berjaya dalam sebuah kehidupan. Kerana nilaian dalam Islam ini mesti ke situ akhirnya. Ilmu, amal dan taqwa kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran kita. Kalau manusia hidup tanpa ukuran ilmu, iman, amal dan kepada Allah kita bertakwa, maka kita hidup tetapi kehidupan kita mungkin sonsang, mungkin menyeleweng dan menyimpang. Hidup tapi tak ikut jalan yang diajar oleh agama. Jadi itulah hakikatnya. Kita bertualah, ya, walaupun mungkin dalam kesempatan masa 4 minit, sejam, mungkin setengah jam. Tapi sebenarnya dalam Islam ini, ukuran kita dengan ilmu bukan soal kuantiti, tapi kualiti. Ukuran kita dengan agama ini dalam apa aspek ibadat ke amal, dia bukan soal kuantiti, tapi kualiti. Kualiti itu yang kita pernah jagai. Contoh dalam kita beramal, kualiti amal kita bukan kerana banyak. Sembahyang duha sampai 20 rakaat, baguslah. 2 rakaat sampai 2 rakaat sembahyang duha. Quran sekali baca sampai 2 juzuk. Tapi kualitinya apa? Ikhlas ke tidak kerana Allah Azza wa Jalla? Ikhlas, alhamdulillah. Walaupun 10 ayat kita baca, ikhlas kerana Allah. Aku nak cari pahala kerana Allah. Kerana Allah aku buat ibadat ini. Itulah kualiti kita.
Jadi kualiti kita dalam ibadat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kualiti ibadat juga dia letak atas asas kesungguhan, kemahuan kita untuk dapat sesuatu kita nak capai. Contohnya, kalau saya kata saya tak ada orang lain, contoh saya sejahil dalam agama, sejahil. Hukum hakam tak jelas, ilmu tak apa nak cukup di dada. Saya tahu sejahil, tak faham banyak benda agama. Maka saya mencari ilmu. Walaupun tak banyak nak cari, nak belajar, ada ceramah datang, ada kuliah hadir. Itulah kualiti kita. Sebab kita nak membasmi kejahilan. Tak nak hidup kejahilan, tak nak. Kita nak mati kejahilan, kita nak hidup dalam keimanan dan keilmuan. Itu kualiti. Mungkin pengajian bukanlah sampai 3 jam, 4 jam. Bukan sampai 10 hari, tapi setengah jam. Macam ceramah kita pula ini. Kita dengar, catat, kita insaf, kita menangis kalau masa kita menangis, kita hibur masa kita hibur. InsyaAllah itu kualiti kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan bermakna saya mengajar tuan, tidak. Tapi saya bercakap ini, dan itulah gambaran yang Allah sebut dalam ayat tadi. Kita baca tadi, ayat apa tadi? Az-Zumar ayat 17, 18. Ya, tadi semua mukadimah kat tadi. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allah kata khabar gembirakanlah, good news. Pada siapa good news itu, kata Allah? Orang-orang yang mendengar bicara Tuhan. Yastami'una al-qawla, yang nak dengar, bersungguh nak cari ilmu, bersungguh nak cari agama. Allah kata fabashir, good news, khabar gembira bagi orang ini. Dan bukan saja mereka dengar, fayattabi'una ahsan, mereka ikut sungguh-sungguh nak basmi kejahilan, nak basmi kemaksiatan, nak basmi keburukan hidup. Mereka ikut sungguh-sungguh perintah agama. Dah mengaji, ikut. Kata Allah Azza wa Jalla. Orang ini kata Tuhan, kata Allah, dua benda Allah sebut. Pertama Allah sebut, ulaika allazina hadahumullah. Mereka itu akan dapat petunjuk hidayah. Aku beri mereka hidayah. Maksud aku akan beri mereka petunjuk jalan. Mereka nak ke mana? Nak keselamatan, aku beri. Nak bahagia, aku beri. Nak sejahtera, aku beri. Sebab hak aku nak bagi sudah dia nak. Kata Allah, faulaika humul ladzina hadahumullah, mereka dapat hidayah. Keduanya kata Tuhan, wa ulaika hum ulul albab, wa ulaika hum ulul albab, mereka itu orang cerdik. Ini yang kita nak ni. Orang itu bijak, kata Allah. Ulul albab ni kita faham tak? Kerana kalimah lepas ni dah jadi bahasa Melayu dah setengah-setengah tu. Sampai sekolah, ada sekolah-sekolah yang ditajuk oleh pihak kerajaan, oleh pihak berkuasa, ada nama sekolah ulul albab. Ada kan? Kita dengar ada macam RMSM di Besut ke di mana sekolah ulul albab. Itu ulul albab tu dah diguna pakai secara wording Melayu dah. Maksudnya apa? Cerdik, bijak, berkualiti, hebat. Itu ulul albab, cerdik dan bijak, berkualiti. Jadi Allah kata apa? Inilah golongan yang cerdik dan bijak, berakal. Tuan-tuan sekalian, ayat ni saya lama sangat duk pati semak, tengok, baca, semak, tengok, ulas, kupas. Az-Zumar 17, 18. Boleh semak lah. Kalau siapa ada Quran, boleh buka Quran, tengok dalam surah Az-Zumar 17, 18. Dua ayat itu. Jadi kalau boleh kita pandukan hidup dengan ayat inilah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki keimanan yang kokoh dan mantap. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan semua, kita bertemu pada hari ini dalam suasana penuh keimanan. Alhamdulillah, dan saya rasa pertemuan sebeginilah kita harapkan akan terus berlanjutan sampai bila-bila lah. Dia bukan sekadar bertemu di surau musalla MBI tengah hari macam ni. Semalam dengan Datuk Samah Mufti Selangor, dengan saya, besok tak tahulah hari Jumaat besok tak ada kot, jumpa balik Isnin. Kita harap bukan di sini pertemuan kita sebenarnya, tapi non di luar sana, di pentas ilmu yang lain, di surau masjid, tak kiralah mana masjid surau, itulah pentas yang kita kena hadiri, duduk dan ambillah kesempatan. Tak boleh
Masa singkat, panjang pun tak apa, tak ada masalah. Tak boleh duduk setengah jam, duduk 3 jam. Masalahnya lagi bagus tak? Baik. Kita pun sebenarnya saya sebut ini sebenarnya dalam debaran jantung kencang jugalah, sebab kita bercakap dalam suasana nikmat, makan, minum, duduk macam ni, air condition, surau pun cantik. Tapi masa yang sama tuan-tuan, hari ni dah masuk hari ke-60 ni. Hari ni dah masuk hari ke-60. Bagaimana rakan kita di Palestin sedang dalam ujian yang belum selesai. Dentuman bom berlaku, bedilan berlaku, pembunuhan berlaku, tembakan curi datang, runtuhan bangunan masih berlaku, ya. Sampai hari ini, sampai sekarang, hari ke-60 dah, tak ada keamanan. Bahkan yang terkini semalam, Al Jazeera dalam satu tulisan terjemahnya dikata apa? Sebenarnya Gaza sekarang menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia yang tak ada kawas selamat langsung. Jazeera buat report semalam dalam satu ungkapan terjemahnya, sebenarnya Gaza telah menjadi satu tempat yang paling berbahaya di dunia dan tak ada kawas selamat di sana, tak ada kawas selamat. Maknanya tak ada tempat yang boleh memberi keselamatan kepada rakan kita di Palestin sana, terdah kepada pembunuhan cara terbuka sekarang ini. Sebab itulah Allahu Akbar, ya. Statistik terkini 3 bulan, hari ni berapa ini? 7 dah. Ini 4 hari lepas. Saya pun duk cari-cari, yang semalam tak jumpa, tapi yang jumpa 3 hari yang lepas, 3 bulan Disember yang lepas, syahid angkanya 15,523 orang lebih yang gugur syahid. 15,523 orang yang cedera, tak dapat rawatan yang cukup lengkap, cedera makin cedera, sakit makin sakit, perubatan tak ada yang cukup untuk melayan, untuk diambil. Kecederaan menjangkau 41,316 orang lebih. Ini angka 3 bulan 12, 4 hari lepas, mungkin bertambah-tambah. Allahu Akbar tuan-tuan. Mereka itu siapa tu? Rakan seagama kita, rakan seakidah kita, rakan seiman kita, rakan kita, tidak orang lain. Kita bayangkanlah kita tak ada cacat cedera tangan kita masing-masing. Batang tubuh kita tak ada kena bedilan, tak ada kena bom. Bahkan kita tak cedera pun, walaupun sakit. Kalau cedera pun kena pisau semalam kokok. Kena makan buah kena pisau sikit. Tapi sekarang ini, itulah puluhan ribu rakan seorang kita yang cedera. Menanti maut lah. Parah semakin parah. Cedera makin cedera. Hospital pun tak berfungsi. Tak boleh berfungsi. Tak ada hospital dah. Rawatan tak ada peduli. Ini tuan-tuan sekalian, saya bukanlah cakap hal itu, tapi saya ingat sentimen ni kita kena sebut sentiasa. Di samping bukan sebut semata-mata, tiap-tiap kita yang hadir ini ada amanah masing-masing. Apa amanah kita tuan-tuan? Amanah kita semua adalah doa dan doa. Jangan kedekut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tiap-tiap orang atas nama sayangkan rakan seagama, sayangkan rakan seiman, seperjalanan hidup sebagai seorang Muslim mukmin, kewajipan kita doa dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kirimkan doa, ucapkan doa, minta keselamatan, minta ketahanan diri, minta kemenangan kepada, bahkan sebutkan, hancurkan kejahatan Zionis Yahudi antara bangsa, leburkan keangkuhan mereka. Ya Allah, Engkau lebih berkuasa. Ini kewajipan kita. Kewajipan yang kedua, sampai hari ini kena teruskan jihad kita dengan tangan juga, bukan doa saja, dengan wang ringgit, melalui sumbangan kita. Tak banyak pun tak apa, 10 sen pun alhamdulillah, RM1 alhamdulillah, 100 lagi bagus. Sumbangkan, ketabung-tabung untuk tujuan-tujuan keamanan, makan, minum dan keselamatan anak-anak Palestin yang kehilangan segala-galanya, baik makanan, minuman, pakaian, senjata pun. Tuan-tuan sekalian, ini saya rasa kena sebut.
Sebab sebagai orang Islam, kewajipan kita besar kepada orang lain. Tak boleh ambil sikap itu masalah mereka. Tidak. Sebab Nabi bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tak mengambil sya'na tentang orang Islam yang lain, apalagi orang dalam kepayahan, kesusahan, dia bukan orang Islam yang sebenar, kata Nabi. Dia bukan orang Islam yang lengkap keimanannya. Nabi menafikan keimanan kita. Sebab tak mengambil sya'na tentang orang Islam yang dalam keadaan susah. Dia bukan sekadar isu kita dengan Palestin. Kadang-kadang kita dengan masyarakat setempat pun, jiran kita sebelah rumah, tak ada makan minum, kita ambil sya'na, bayar pandai-pandai dia lah, pun kita berdosa dah. Tak seperti iman kita. Jadi hal inilah yang kita kena angkat. Apalagi yang kita tahu sejarahnya hari ini, sekarang ini, rakan kita Palestin dalam keadaan terlalu tertekan, hilang kedamaian, hilang ketenangan, perlukan bantuan pada kita, baik doa, baik harta. Maka mudah-mudahan semua kita yang ada pada tengah ini, orang-orang yang sentiasa menyumbang doa, menyumbang harta fi sabilillah, insya-Allah. Boleh tuan-tuan ya? Insya-Allah, mudah-mudahan. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah, kan ini adalah kewajipan agama. Pahala menanti kita, insya-Allah. Pahala yang terus mengalir macam air. Kerana kita juga berjuang. Man ghaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang sedia membina satu pasukan tentera, dia juga macam berperang. Macam kita perang jugalah ni. Holor doa untuk kemenangan rakyat Palestin. Itu perjuangan juga tu. Holor duit untuk bantuan keuangan. Itu doa, itu sumbangan kita. Kata Nabi, faqad ghaza. Dia juga berjuang sebenarnya. Maka ini semua di antara perkara yang kita nak kena ambil sya'na lah. Ini dah ke 60 dah ni. Bukan 6 hari, 60 hari dah, 2 bulan. Hidup dalam kesempitan, dalam kepayahan, hilang kedamaian. Allahu Akbar. Ya Allah Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang maha berkuasa, yang maha berkuasa, ya Allah. Tolonglah saudara kami di Palestin, ya Allah. Engkau lebih berkuasa atas perkara. Leburkan kekuatan musuh, hancurkan mereka, ya Allah, dan menangkan rakan-rakan seagama kami demi kebaikan bersama. Amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Tuan-tuan sekalian, tajuk kita pada hari ini ada keterkaitan dengan saya sebutkan tadi, iaitu adab-adab berdoa. Penutup bicara kita pada bulan yang lepas, 2 hari bulan 11, kita cakap tentang doa. Sebab doa ini penting. Jangan angkuh dengan Tuhan, ya. Sebab Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tak nak berdoa dengan Allah, Allah marah kepada, Allah murka ke atasnya. Jangan ya. Jangan ya. Kata Tuhan, kata Nabi, hadis daripada Al-Imam Tirmizi, siapa yang tak nak berdoa kepada Allah, Allah murka ke atasnya. Jangan sombong sampai peringkat tak payah doa-doa ni. Tapi sebenarnya saya tak fikir kita ni tak berdoa ni, ya. Walaupun hadis ni Nabi kata tak berdoa, Allah murka, tapi saya ambil secara maksud hadis yang lebih jauh, semua orang berdoa. Hatta tak sembahyang berdoa juga, percaya. Tak sembahyang dia, cuba sakit kepala sikit, ya Allah minta sembuh, contohnya. Agak-agak lah, saya rasa lah. Sembahyang tidak, puasa Ramadan tidak, cuba Allah uji demam, boleh 3 hari 3 malam, tak kebah-kebah, pening kepala boleh 3 jam setengah, sehari sepuluh. Saya rasa dia akan cakap apa? Ya Allah, tolong ya Allah, aku ni teruk ni, demam ni. Allah juga diminta. Dia doa ni sebenarnya pakaian manusia dah. Cuma dipakai tak kena pada tempatnya. Seolah-olahnya kopiah pakai di mana? Di punggung. Tak kena lah. Salah songkok pakai di mana? Di kaki. Patut songkok di kepala. Pakaian letak pada tempat, baru bukan tempat. Kain sarung letak di mana? Atas kepala. Kain sarung patut di bahagian sepatutnya. Jadi dalam hidup ini, doa kita tak bertempat. Macam tadilah, tidak jaga ibadat sembahyang, tidak malah ibadat. Tapi bila sakit demam, ya Allah, tolong ya Allah, teruk aku kok mati kot, bimbang kok mati. Dia tak kena. So, dalam agama kita berdoa mesti dengan neraca yang betul. Dan minta pada Allah, jagalah dengan hubungan dengan dia.
barulah betul. Jagalah ibadat, barulah kita minta doa supaya Allah berikan kesihatan, kebaikan. Jadi hal ini tak fikir tak ada orang tak berdoa. Semua doa. Cuma Nabi sebut, kalau ada orang angkuh tak nak berdoa, tak payah berdoa kepada Allah, aku tak perlu berdoa. Ini orang ni kata Nabi, Allah akan murka ke atasnya, yaghdab alaih. Jadi ini antara kewajipan kita dalam hubungan dengan Allah, kita kena berdoa. Sampai ada ulama yang kata, yang peliknya dalam kita berdoa kepada Allah, tuan-tuan, ialah kenapa Allah Subhanahu wa taala minta kita berdoa kepadanya. Ini yang pelik sikitlah. Allah minta kita berdoa kepadanya. Pelik sikit bunyi, tapi tak pelik sebenarnya. Sebab apa? Yang pertama, Allah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala dia sayang kepada semua orang. Allah tak benci pada manusia. Sekalipun orang tu memang jahat macam dengan dia, Allah tak benci. Sifat Ar-Rahman ada Allah kekal sampai bila-bila. Allah menanti kita pulang kepadanya. Kalau kita berdosa pun Allah menanti bila hamba ku nak minta ampun. Tak pelik sebenarnya, tapi secara mudah kita fikir pelik lah kan. Allah minta berdoa kepadanya. Tapi hakikatlah kata ulama kan, Allah tu maha sayang kepada kita, cintakan kita, dan Allah menanti hamba-Nya untuk pulang kepadanya. Satu. Yang keduanya, kalau kita renung balik, kenapa Allah minta kita berdoa kepadanya? Kerana jawapan yang paling mudah kita cari untuk kita renung bersama ialah kerana segala-galanya dalam hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak kontrol, kawalan, mengawal hidup kita dalam apa situasi sekalipun. Tak boleh. Kita celik mata. Kalau Allah tak beri kita ruang berkelip-kelip, habis kita tamat riwayat. Betul tak? Cuba tuan-tuan, jangan berkelip boleh setengah jam. Berkelip dah. Kata yang dulu berkelip dah. Tak ada dapat berkelip dah. Kalau Allah tak kita berkelip, celik mata tak boleh berkelip. Tak payah setengah jam. Sehingga dalam seminit dua kita rasa gatal, susah apa cerita ni. Jadi menunjukkan kita hidup bukan dalam kawalan kita, kawalan dia. Kita buka mulut rasa minuman dalam gelas, katalah gelas ini ada air yang agak manis rasanya. Air apa? Air sirap lah katakan. Rasa manis sirap itu bukan kita punya rasa. Allah berikan kita rasa untuk rasa manis itu, betul tak? Bukan kawalan kita. Cuba kita minum air yang manis, sirap penuh gelas. Sirap saja. Letak di bibir tak rasa manis. Tanya pula, kenapa air ni tak manis? Padahal air sirap merah tu. Sudah jahanam kita. Sekian, wassalamualaikum. Rasa manis bibir tak ada dah. Sebab Allah yang boleh beri, tarik dan boleh beri, betul tak? Bukan kawalan kita. Minum air yang rasa pahit kopi, yang begitu tajam kepahitannya, tapi rasa pahit. Uish, pahit sangat ni. Tiba-tiba minum kopi, habis gelas, tak pahit langsung. Sudah. Ya. Apa sajalah, bukan saja soal makan minum, soal kehidupan. Semua benda dalam kawalan dia. Sakit demam, kawalan dia. Kita dalam keadaan sihat, jangan kata aku tak sakit, sihat, tengok ni. Jangan. Tiba-tiba bercakap sakit, sihat pukul 2 petang, pukul 4 petang, terkulai layu. Cakap tak boleh, tangan tak boleh angkat. Macam mana? Tadi pukul 2 tadi rasa gah sihat, pukul 4, 2 jam kemudian, tangan tak boleh angkat lah, kenapa ni? Mini stroke contohnya, ataupun fully stroke. Siapa nak bercakap macam tu? Siapa kawal kita? Siapa yang mengawal kita dalam semua urusan hidup? Ini semua kita faham, tapi hakikatnya ialah itulah sebabnya Allah SWT bila beri kita peluang untuk doa kepada Allah, beri kita keselamatan. Yang sakit minta sembuh, yang susah minta senang, yang dalam kesempitan minta ketenangan, yang dalam ujian minta keberkatan hidup, yang dah baik minta lebih baik lagi, yang dah sihat minta lebih sihat lagi, betul tak?
Jadi kita hidup ini mesti ada kekuatan yang kita kena ikat dengan Tuhan. Salah satu ialah dengan kita berdoa. Jadi doa ni tuan-tuan, satu lagi fungsinya ialah mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu juga cara ikat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Falsafahnya begitu. Dia orang tak berdoa ni orang yang telah merungkaikan ikatan dengan Tuhan. Orang tak berdoa, orang yang telah merungkai ikatan dengan Allah. Dia telah cabut ikatan. Itulah sebabnya doa itu cara kita ikat dengan Allah Azza wa Jalla. Bermohon, munajat, merintih, minta dengan air mata pun kadang-kadang hiba. Sebab tu Nabi bersabda, hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia di antara kita dengan Tuhan ialah kita berdoa kepada Allah. Doa itu pintu kemuliaan. Allah pandang tinggi pada orang yang berdoa, minta. Apalagi saat kita diuji, lagilah kita minta pada Allah keselamatan. Baik. Adab-adab berdoa. Ada adab dia. Kita tengoklah apa kata dalam kitab kita ini. Kalaupun tak semua, kita sebut 3-4 perkara pada insya-Allah. Contoh sajalah ya. Doa punya adab-adabnya. Antaranya ialah mencari waktu-waktu yang mulia. Doa ni memang terbuka tuan-tuan. Boleh saja. Malam, siang, pagi, petang, 24 jam doa. Boleh. Tapi dalam doa ni ada rupa-rupanya saat-saat yang Allah berkati untuk kita menerima doa-doa kita, munajat kita. Antaranya ialah kita sekarang musim apa sekarang ni? Musim hujan. Musim hujan kita sekarang ni. Semalam hujan saya rasa pelik juga lebatnya ya. Hujan lebat tu acap kali dah hadapi, tapi semalam saya tengok pelik. Saya semalam keluar rumah pukul 6 tepat nak pergi ceramah. Tak jauh mana pun, jarak 11 km je daripada rumah ceramah. Ya, 11-12 km saja. Di Shah Alam, Seksyen 11 Madrasah Hidayah tu. Terkepung oleh jam. Maghrib masuk dalam jam. 7.30 dalam jam lagi. Demam tak kebah. Selawat ialah pukul 8 baru boleh sembahyang maghrib. Bekerja. Tak sampai tempat ceramah. Singgah di Masjid Al-Ikhlas Syekh 11. Pukul 8 solat maghrib. Kira-kira 16 minit belum isyak masuk. Allahu Akbar. Ya, cerita jam teruk. Kerana hujan lebat, kereta pun kepung. Baik. Apa pula cerita bab jam tu? Ya. Nak cerita bab hujan. Ya. Antara waktu yang memang tuan-tuan kena maklum. Ya. Satu waktu yang memang kita bila masuk musim hujan ini, lebat tak lebat kalau hujan, jangan duk fikir satu benda yang lain lah. Ialah kita fikirlah bimbang, takut jam teruk kan, bimbang kalau banjir mengejut, bertakung, ialah banyak masalah musibah. Tapi kita kena insaf satu perkara. Apa dia? Antara waktu yang Allah mudah kabulkan doa kita ketika hujan sedang turun menitis. Wa anzala minas sama'i ma'an. Ketika mana hujan sedang turun lebat, khasnya waktu ini memang dalam hadis Nabi sebut waktu afdal dan kita kena berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Ini waktu. Yang disampaikan doa itu dua maksud. Dalam waktu hujan, pertama minta jauh bala bencana. Salah satu ialah minta berkat, minta keselamatan. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, aku mohon kepadamu ni saat hujan lebat ni. Kita dalam kenderaan ke, di rumah ke, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, mohon keselamatan buat diriku, ya Allah, anak-anak sihat walafiat, sejahtera akhlak mereka, ilmu mereka, aku pun dalam keadaan baik. Itu satu waktu yang terbaik. Waktu hujan sedang turun lebat. Lepas tu ada satu hadis Nabi sebut kepada kita, kalau hujan turun lebat, di samping kita minta hujan tu menjadi hujan berkat bukan musibah, ada sebalik itu doa-doa untuk kita sama. Hal-hal kehidupan. Tadi berkat keluarga, berkat rezeki, berkat umur, berkat usia, jauh pada musibah. Setelah hadis Nabi sebut kepada kita, bila hujan turun lebat, kita kata apa? Allahumma sayyiban nafi'an.
Allahumma hawalaina wala alaina. Ni ketika hujan turun lebat ni. Allahumma sayyiban nafi'an, maksudnya ya Allah jadikan hujan ini bermanfaat, bukan musibah. Allahumma hawalaina wala alaina, jadikan hujan di sekitar kami, bukan atas kami. Maksud apa? Bukan musibah, bukan atas kami banjir sehingga menakutkan, tidak. Sekitar kami turun hujan tapi air mengalir pergi. Ketika itu kata para ulama, kita kena iringkan doa apa dia. Bukan tak minta hujan tu berkat. Kita sendiri apa kita minta? Kita dalam keadaan uzur, tak apa nak sihat. Itulah masa, ya Allah aku ni tak sihat, ya Allah tolong ya Allah dengan barakah daripada hujan yang turun, dengan kebesaran-Mu ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah, berikan aku kesihatan yang baik. Kita ada something dengan isu keluarga, anak-anak tak dengar cakap, contohnya ya Allah jadikan Abang Long anak yang soleh, dengar cakap, contohnya. Ketika itulah kita menandatangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa kita nak pohon pada Allah. Ini satu di antara adab kita berdoa ketika mana hujan lebat sedang turun. Satu lagi di antara adab kita berdoa pada masa yang suat juga apa bila tuan-tuan. Ini seperti minta maaf, jarang orang kita mengamalkannya atas faktor mungkin tak tahu, ataupun mungkin tahu tapi lupa nak buat. Sampai tak fikir lupa, tak tahu. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamati. Tak ditolak doa antara azan dengan iqamat. Qamat itulah dia iqamah. Orang itu kata qamat sebenarnya iqamah, ya. Tak ditolak doa antara azan dengan waktu iqamah. Maksud apa? Masa berselang antara azan, Allahu Akbar. Azan apa tu? Zuhur lah sekarang ni, kan? Tapi dah lepas azannya, tak apalah. Ya, kita tak ada azan pula, ya. Tapi tak apalah, kita ambil waktu azan kita di surah di masjid, katalah. Azan berkumandang 1:07 minit. Allahu Akbar. Selesai muazzin alunkan azan, la ilaha illallah semua. Masuk waktu azan hingga azan selesai. Sementara iqamat sembahyang. Kalau azan 1:07 minit, biasa berapa minit iqamatnya? Kata suku jam, katakan. Suku jam itu, tuan-tuan, waktu afdal kita berdoa. Sementara muazzin kata apa? Saf, Allahu Akbar. Itu dia. Antara waktu azan dan iqamat tadi 10 minit, suku jam tadi. Nabi kata apa, tuan-tuan? La yurad, tak akan ditolak doa yang berdoa pada masa itu. Seperti minta maaf. Seperti soal kita bila masuk masjid, kadang-kadang waktu maghrib, tengok isyak masuk, kadang-kadang waktu asar. Seperti ramai orang kita yang ambil sikap mudah, ya. Dari sudut peluang azan yang berlangsung dengan peluang iqamat itu, dia tak ada apa. Alangkah bijak seorang mukmin yang faham hadis tadi, dengar azan, belum dia nak qabliyah zuhur ke, qabliyah asar ke, apalagi dia sembahyang qabliyah, lagi baguslah. Dan patut pun lepas sembahyang qabliyah 2 rakaat, ni tangan diangkat 10 minit antara waktu ni, ya Allah ya Tuhanku, macam-macam dia minta. 3 minit, 4, 5 minit yang ada tadi. Bayangkan, kemudian iqamat sembahyang oleh muazzin. Bayangkan kita amalkan tiap hari macam tu. Antara azan qamat waktu zuhur, antara azan iqamat waktu asar, antara azan iqamat waktu maghrib isyak, contoh. Bayangkan. Ini peluang keemasan, tuan-tuan. Kalau Nabi sebut la yuraddu du'a, tak akan ditolak doa. Mana apa tu? Al-Timah. Inilah yang meyakinkan kita kelebihan berdoa ni, tuan-tuan. Allah besar sebenarnya. Peluang itu peluang keemasan. Bila ada orang tak faham waktu azan dan iqamat, dia tak kisah. Dah dia mari masjid pun lewat, dekat iqamat baru sampai. Lebih teruk lagi dekat Jumaat, khatib dah selesai,
turun main mimbar, nak imam solat Jumaat dia baru sampai. Itulah kata teruk lah tu. Dikira sampai waktu orang semaya tak apa dah. Dengan azan tak nak, dengan azan tak nak, dengan khutbah tak nak. Lagi dah teruk. Patutnya kita ambil kesempatan. Kalau bab Jumaat, daripada mula azan kumandang kita ready dah. Hinggalah azan berkumandang, kemudian peluang kita ada doa masa tu antara azan iqamat dengan khutbah sampai habis. Bayangkan. Saya tak nak bincang hal azan Jumaat, tapi nak cerita tuan-tuan, mana waktu kita hidup dalam beragama ni antara azan dengan iqamat, peluang keemasan. Waktu asar, zuhur, subuh. Merayulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Cakaplah dengan Allah Azza wa Jalla. Cakaplah tuan-tuan, cakaplah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini waktu azan zuhur ni. Sementara iqamat 10 minit lagi, 3-4 minit belum azan, belum qamat, kita nak solat berjemaah. Kita merayu, kita meratap, kita merintih atas keinsafan masing-masing. Tiap waktu, tiap hari. Jangan kata ini isu yang kecil dalam agama. Ini isu besar tuan-tuan sekalian. Jadi kesimpulannya ialah daripada waktu azan iqamat, ramai orang yang kadang-kadang abaikan. Hatta yang qabliyah ba'diyah pun, yang qabliyah pun, dia masuk dah azan, cantik dah, semayang. Lepas dia bagi salam, dia relax saja. Dia rehat, senyum, tengok WhatsApp, tunggu iqamat sekejap lagi. Tak ada nak angkat tangan. Dah qabliyah dah, bagus dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berbaki lagi, kadang-kadang kat dinding ada kan 7 minit lagi berbaki, 6 minit. Relax. Buka phone tengok, baca Quran kot, kita tengok secara positif lah kot ya. Tapi doanya, itulah waktu masa patut doa lah. Tapi kadang-kadang relax. Sebab apa? Mungkin dia tak faham. Ada satu kelebihan di sebalik azan iqamat, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata takkan tolak. Ini tolong tuan-tuan. Semua rakan-rakan saya yang ada pada pagi ini, tengah hari ini, termasuk yang menonton ini, ambil kesempatan. Baik azan zuhur, azan subuh, azan asar, peluang tu jangan ambil mudah. Tak boleh sampai 5 minit, 3 minit pun alhamdulillah. Tak boleh 3 minit, 2 minit pun. Ambil setengah minit, masa masih ada. Ada peluang kebesar. Doa kita Allah takkan tolak mentah-mentah. Baik. Ya, dalam kitab ini pengarang kita kata apa? Pada hari yang mulia seperti hari Arafah dalam setahun, bulan Ramadan dalam sebulan, hari Jumaat dalam seminggu, waktu sahur, ini pentinglah. Kita ambil kesempatan waktu-waktu itu kerana itu waktu-waktu yang paling berkat. Hari Jumaat sebagai contoh pun sama. Jumaat ini kalau ikut pada Nabi sallallahu, satu saat dalam hari Jumaat, ada satu saat la yuwafiquha abdun. Satu hari, satu masa Jumaat, kalau kita berdoa masa tu, Allah akan terima by cash. Mungkin lepas Jumaat, mungkin petang Jumaat, mungkin tengah hari belum Jumaat, mungkin pukul 10 pagi Jumaat. Tapi siapa berdoa kepada Allah hari Jumaat penuh keikhlasan sesuai dengan masanya, Allah kata, Nabi kata Allah terima apa dia minta. Kita tak tahu, mungkin lepas asar, belum asar, tengah hari Jumaat, ataupun doa pukul 10 pagi atau malamnya lagi. Tapi banyakkan doa pada hari Jumaat. Sehingga kata Imam Nawawi rahmatullah, seorang yang bijak dalam merancang untuk meriti kepada Allah Azza wa Jalla, yang bijak ni dalam merancang untuk meriti kepada Allah Azza wa Jalla, hari Jumaat, bila masuk Jumaat saja daripada maghribnya sampai kepada lepas asar, belum maghrib masuk, satu hari itu dia akan banyakkan doa-doa dan doa. Ini yang paling bijak ni. Dia akan banyakkan doa, di samping banyak baca Quran, banyakkan doa. Itu mingguan kita. Kalau kita ada something dalam hidup nak berhenti macam-macam, hari Jumaat peluang keemasan daripada maghribnya sampai kepada belum maghrib petang besok. Sehari suntuk sebenarnya. Percayalah. Sebab hari Jumaat ini memang besar kedudukannya. Penghulu seminggu hari Jumaat ya. Baik. Kemudiannya, dalam kesimpulannya,
adab berdoa ini sebenarnya bukan saja waktunya, ya, tetapi yang penting adalah adab kita dengan Allah jaga. Sebab kita minta dengan siapa tu? Dengan pencipta paling berkuasa, paling agung, paling mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan siapa tu? Maha pencipta, Maha berkuasa, Al-Khaliq, Al-Azim, yang Maha Agung. Batulah adab yang paling utama sekali ialah mesti penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bukan main-main. Dia tak boleh ada dalam pemikiran kita, aku doa ni kalau terima, tak terima macam mana. Jangan. Satu lagi faktor yang kita mungkin gagal sebab doa ni kita rasa macam, alah aku doa lah, kalau Tuhan terima, tak terima macam mana. Jangan. Orang mukmin bila berdoa kena yakin Allah terima. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Doa yakin Allah terima. Itu kena ada husnuzan dengan Tuhan. Jangan ada sikap terima ikut dia lah. Jangan. Ikhlas itu penting. Sebab kita minta kepada yang Maha berkuasa, Maha Agung, Maha Esa, dia segala-galanya. Jadi keikhlasan kena ada. Sebab kita minta sesuatu yang bukan kita pemiliknya. Kita ingat tu, falsafah dalam doa ini, kita minta sesuatu bukan milik kita, milik dia. Sihat badan Allah boleh beri, kita tak boleh nak beri sihat badan. Allah boleh beri sihat daripada penyakit, daripada Allah beri kekayaan daripada kemiskinan. Dia pemilik. Jadi kena minta dengan keikhlasan kepadanya. Jadi mudah-mudahan apa yang tersentuh pada hari ini kita akan sebut lagi 2 minggu sebulan lagi insya-Allah dalam tajuk yang sama, masih yang sama ni, iaitu adab pada berdoa. Banyak lagi tu dalam bicara kitab kita ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan puan semua, kita tidak akan memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa situasi. Bahkan yang berlakunya ialah sentiasa kita berintih kepadanya, mohon kepadanya, munajat kepadanya, minta kepadanya, merayulah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara dalaman hati kita ataupun secara lafaz yang terang. Kita sebut dengan terang adalah lafaz hati kita, dalam hati, cakap dengan Tuhan dalam hati. Alhamdulillah, penting kita minta kepada amin rabbil alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.